Trade. Apa khabar semua? Selamat bertemu kembali pada minggu ini bersama-sama dengan Coaches Community, Pusat Kesahihan Maklumat Lelong dan Bidaan anda. Sudah lebih 8 bulan kita telah memulakan satu perjalanan, satu destinasi menggunakan satu platform online untuk membantu rakyat Malaysia yang rata-ratanya 85% yang kurang arif dalam lelongan awam hartanah. Syamila serta Sharon, terima kasih berkali-kali saya ingin ucapkan kerana membuat webinar tanpa melihat kesukaran bila kita nak lihat bagaimana we have to juggle between work, family, and we also need to do webinar once a week. It's quite difficult to maintain, but kita masih lagi berpegang teguh dengan janji kita dalam webinar pertama, di mana kita akan cuba continue webinar kita sampai kita rasa kita dah cover most of our topic. Walaupun topik-topiknya masih lagi banyak yang perlu kita teliti, masa ke semasa kita akan cuba buat case study kind of webinar, because we feel kadang-kadang tu when we talk more into theoretical intipati fakta itu kadang-kadang tak dapat kita terima sepenuhnya. Maka kadang-kadang test case atau case study seperti ini kita dapat sebagai seorang rakyat biasa yang ingin beli rumah ni, kita boleh rasa keadaan-keadaan seseorang pembida atau pembeli itu ingin membeli hartanah di lelongan awam. Maka tiba minggu ini dengan satu lagi topik menarik. Topik pada minggu ini adalah more on a free topik, di mana kita cuba touch here and there, lebih kurang seperti kes-kes ulang kaji, di mana semua topik-topik yang sebelum ini kita cuba pecah-pecahkan mengikut kategori. Kali ini kita akan cuba masukkannya dalam satu case study dan kita cuba lihat daripada semua angle bagaimana isu kesahihan maklumat lelong dan bidana itu memainkan peranan penting sebelum seseorang itu dapat menguasai pengalaman dan juga pengetahuan dalam lelongan hartanah. So, tanpa melengahkan masa, satu topik yang baru saya teringat dan saya cuba bangkitkan sini kepada Sharon dan Syamila. Ini berlaku minggu lepas, sebab itu saya cuba nak mengetengahkan topik tersebut kepada Sharon dan Syamila. Tengok bagaimana kita cuba, kita boleh membantu. Kalau kita boleh lihat waktu datang untuk jumpa, saya pasti ramai lagi yang seperti itu kita dapat perhati dalam masyarakat kita. Pembeli atau pembeli rumah pertama ataupun first time home buyer, untuk melihat industri lelongan ataupun segmen lelongan hartanah awam sebagai salah satu sumber hartanah yang boleh mereka peroleh ataupun boleh mereka labur, tidak lagi berbaloi dari pandangan mereka. Or in other words, kita panggil risky business. So ramai di antaranya takut, lebih-lebih lagi harta pertama atau properti pertama mereka itu adalah jenis hartanah lelongan. Tapi sedangkan hartanah lelongan tersebut memang patut dibeli kerana
bukan saja kedudukannya, malah harga serta risiko yang mungkin ada dalam harta tanah tersebut sangat-sangat rendah. Tetapi oleh kerana stigma lelongan awam atau lelongan itu wujud, maka timbullah banyak fakta-fakta yang kurang betul yang dibawa masuk atau diberi oleh rakan-rakan ataupun kalau anda masih ingat lagi bijak pandai kedai kopi yang kita coinkan awal-awal dulu. Okay? So tanpa melengahkan masa, mungkin Sharon dan Syamila, bolehkah kita memahami sedikit pandangan risky business when it comes to buying property in auction? Apa pandangan Sharon dan Syamila? Okay, selamat sejahtera semua. Okay, a very interesting discussion di mana selalunya kalau sesiapa first time home buyer mendengar mengenai pembelian melalui lelongan awam atau auction property, they take a step back. Okay, dia merasa takut dan tidak percaya dan tidak mahu, they don't have a positive mind on buying an auction property. Kenapa? Sebab kebanyakan orang selalu bercakap, oh auction property ya, problem lah problem. Rumah tu teruk lah. Janganlah beli auction property, beli property daripada pemaju atau daripada individu melalui subsale. So this is something yang selalu kita dengar daripada anak guam kami yang nak beli property, tapi bila sebut saja what about auction property, this is the feedback diorang bagi. Kenapa sebegitu? Kenapa fikiran macam itu? Sebab kebanyakan seperti yang selalu webinar kita cakap, the reason selalu kita adakan webinar kita adalah kerana kita ingin berkongsi maklumat, kita ingin mengajar, kita ingin mendidik, kita ingin pegang tangan untuk siapa-siapa yang ingin melapor untuk membeli auction property ini. So Jivan tanya soalan, apakah risiko? There's a risk of buying property, auction property. But risiko itu berada di mana-mana. Beli daripada pemaju pun ada risiko. Beli daripada subsale individu pun banyak risiko dia. Membeli melalui lelongan awam, risiko juga. Tapi bagaimana kita boleh mengambil risiko ni dari segi negatif dan bertukar kepada positif? Okay, so bila orang sebut saja risiko, ini adalah kerana orang tersebut or that first time home buyer tidak mempunyai pengalaman atau selalu mendengar cakap orang yang mungkin orang tu berpengalaman teruk apabila dia membeli yang ada tanah lelongan awam. Lepas tu orang tu cakap, jangan belilah sebab dulu kan saya belikan kena bayar interest lah, kena inilah, kena tu. So negativity. So this first time home buyer, this investor, dia nak beli tapi dia takut. Okay, so risiko dia mesti ada. Now, the main important thing is this. Tema-tema yang terkandung dalam peristilahan jualan tu, tema-tema tu sudah disediakan sebelum tarik auction tu. Sudah ada. Apakah risiko yang akan wujud lagi kalau you sudah ada tema-tema tersebut? Bayangkan kalau kita beli rumah melalui subsale, kita di sini bukan ingin membuat perbezaan mana yang bagus. Semua ada keburukan, kebaikan, tapi kita buat comparison untuk mengkaji apakah risiko yang timbul, apakah percentage risiko tu, bagaimana untuk mengelakkan risiko tersebut. So kalau tema-tema sudah wujud, you sudah tahu apa akan berlaku dalam masa 90 hari atau 120 hari, risiko apa yang akan ada. Okay, so as opposed to buying a subsale property di mana
tema-tema syarat-syarat tu adalah perlu dibincangkan di antara sesama sendiri, di antara penjual pembeli dengan di antara peguam-peguam penjual pembeli. So semua ini akan this is something you don't know. You tak tahu apa tema-tema yang akan timbul. Ada juga keadaan di mana sebab tema-tema tidak dapat dipersetujui di antara pihak penjual dan pembeli, pembelian itu tidak cancel, it's terminated or tak jalan sebab tak boleh sampai persetujuan atau persefahaman. So that has happened. So ada risiko dia. So itu risiko subsid, ada risiko lelongan awam. So ini adalah salah satu risiko saja. Okay, but what I'm trying to tell everyone is, kalau kita nak guna perkataan risiko tu, jangan fikir semua risiko tu negatif. Risiko ada yang positif juga. Okay, so that's my point of view. Thank you, Sharon. So bila wujudnya macam yang Sharon cakap tadi berkenaan dengan risiko, bila wujudnya risiko itu, maka demand untuk hartanah kurang. Bila demand dia kurang, maksudnya pertandingan kurang, maka peluang itu lebih banyak. So bukankah itu satu peluang? Syamila, apa pandangan Syamila berkenaan dengan adanya risiko? So risiko bermaksud peluang, itu yang kita faham. So apa pandangan Syamila? Untuk saya, setiap perkara yang kita buat ini memang ada risiko. Khasnya pelaburan. Okey, pelaburan ada beberapa jenis pelaburan. Pelaburan hartanah ataupun pelaburan jenis lain seperti share market dan sebagainya. Setiap pelaburan ada risikonya. Jadi, sebagai seorang pelabur yang bijak, bagaimana kita hendak minimumkan risiko itu ataupun mengatasi risiko tersebut untuk kita mendapat satu pulangan yang banyak daripada pelaburan tersebut. Okey. Jadi bagaimana untuk kita meminimumkan risiko kita bergantung kepada pengetahuan yang kita ada dalam industri lelongan awam ini. Bagaimana kita ingin kita akan mendapat pengetahuan tersebut. Okey, itu adalah tujuan kita buat webinar ini untuk kita educate pelabur-pelabur supaya tahu apakah yang kita sedang buat ini ataupun risiko yang wujud dalam industri pembelian hartanah lelongan awam. Jadi bila adanya risiko ini, lebih ramai akan terasa teragak-agak untuk membeli hartanah. Okey, ramai orang memang telah beritahu saya mereka memang tidak berminat untuk membeli hartanah lelongan kerana takutnya wujudnya risiko-risiko. Mereka takut mereka tidak dapat menyempurnakan pembelian dalam tempoh masa yang ditetapkan ataupun mereka tidak boleh mendapat menikmati pulangan daripada pelaburan tersebut. Okey, mungkin hartanah itu terletak di satu lokasi yang mereka tidak dapat menjumpai sebarang tenant untuk menduduki hartanah tersebut. Mungkin lokasinya ada masalah. Okey, ataupun mungkin mereka tidak berjaya mendapat pinjaman daripada pihak bank dan sebagainya. Okey, sebab itulah kita harus tahu apa yang kita melabur ini. Apakah isu-isu yang perlu kita ketahui dalam industri pelaburan dalam hartanah lelongan ini. Sebab itu, sejak webinar kita yang pertama, kita stres kepada isu due diligence, iaitu untuk kita membuat investigation penyiasatan yang sepatutnya, yang sewajarnya sebelum kita membeli sesuatu hartanah. Jadi ini adalah dengan membuat due diligence, kita sekarang meminimumkan risiko kita. Kita akan tahu apakah masalah-masalah yang wujud dalam sesuatu hartanah tersebut sebelum kita membeli. Okey, jadi
Untuk saya, pelaburan dalam industri lelongan awam ini, sekiranya kita sudah tahu, kita sudah arif dengan isu-isu yang terlibat, maka kita ada satu peluang yang baik kerana ramai yang memang teragak-agak untuk melabur dalam hartanah lelongan awam ini. Jadi, bila ada ramai yang teragak-agak, peluang kita untuk mendapat membeli sesuatu hartanah adalah amat tinggi. Jadi untuk meminimumkan risiko, kita harus belajar dahulu isu-isu yang terlibat dalam pembelian lelongan awam. Terima kasih Syamila. Bila kita cakap berkenaan dengan risiko, maka kurangnya peluang ataupun peluang itu tidak diambil semua, maka wujudnya peluang itu tersebut untuk yang arif ataupun yang ingin mencuba membeli rumah lelongan. Pada masa yang sama, ada satu lagi pandangan bahawa membeli rumah lelongan itu agak tidak patut, sedangkan orang yang tuan punya rumah, yang rumahnya di dalam itu seperti dianiaya jika saya membida dalam lelongan tersebut, dan di mana rumah itu telah dibeli, maka tiada tempat tinggal kepada orang yang duduk di situ. Apa pandangan Sharon dalam hal tersebut? Adakah ia boleh, walaupun ianya satu perkara yang boleh kita lihat sebagai memahami kedudukan seseorang itu, maka tetapi daripada segi kewangan, financial decision, adakah pandangan ataupun idea tersebut boleh diterima, Syara? Okey, saya berpengalaman seperti ini, seperti yang Jiwan terangkan tadi ya. Old couple, okay, usia maybe about 70 plus, suami isteri tinggal di dalam rumah ini, dan rumah ini akan dilelong. Bagaimana ia berlaku macam itu? Sebab anak kepada kedua-dua ibu bapa ni dia tak bayar. Okay, so looking at this dari segi kewangan atau dari segi moral, okay, kita ingin melabur. Kita suka lokasi rumah tu, kita tahu boleh dapat sewa, semua bagus, tapi cuma keadaan dia ada penghuni yang tua yang tinggal. So saya kesian. Okay, so bagaimana? Okay, so adakah itu risiko atau peluang? Okay, so actually kita my point of view is, selepas kita membida, dan kita, of course, sebelum kita membida, kita sudah tahu keadaan rumah, kita sudah tahu penghuni rumah, sebab kita sudah buat due diligence. Okay, dan bila sudah habis completion, that means kalau loan dah release atau saya telah membayar ke semua harga belian tersebut, saya telah menjadi pemilik rumah tersebut, dan apakah yang akan berlaku kepada pemilik yang lama? So dari segi moral, saya akan mengunjungi kedua-dua pihak ini untuk to come to a settlement and see whether sanggupkah kedua-dua orang ini, mampukah dia membayar sewa. Seperti yang saya cakap tadi, keadaan contoh yang saya bagi tu 70 tahun ke atas, diorang tak kerja, diorang tak ada duit, but they are just staying there sebab for them, diorang tinggal sana, bila dah sampai akhir hayat diorang akan pergi. Okay, so what happens to me? Saya seorang investor, saya invest. So what happens? So actually this is a decision, it's a commercial decision where each investor kena buat. So kalau mengikut pendapat saya, kalau saya sudah mendapat, tujuan saya nak membeli auction property ini, macam Syamila cakap tadi, apakah tujuan
untuk membeli harta tanah ini. Kalau tujuan saya adalah kerana saya ingin melabur sebab saya pun ada anak-anak nak pergi universiti. So untuk saya pekerjaan tetap saya tak cukup nak support. So saya kena buat investment baru wang saya akan berganda. Okay, so saya invest dengan property ini. So apakah kalau kedua-dua ibu bapa yang tua ni tidak mampu membayar sewa, bagaimana saya nak bayar bank? Okay, bagaimana, what is my investment? What do I get? Okay, so what we did for that situation, macam situasi saya tu, kita memberi masa kepada kedua-dua orang tua ni. Actually kita menolong dia untuk mendapat satu harta tanah. Sebab apa? Kita dapati orang tua ni ada duit tapi dia tidak tahu bagaimana untuk membeli property. Dia ada duit, dia memang ada duit. Okay, cuma dia tak ada orang nak tolong dia. Okay, so kita melantik seorang ejen untuk mencari satu harta tanah yang kecil, dan dia setuju sebab dia pun faham yang kita ni pemilik baru dan kita bagi dia option. Okay, kita bagi dia option sama ada dia boleh membayar sewa. So untuk saya, bayar sewa untuk cover installment saya cukup supaya saya tak perlu mengeluarkan duit yang selebihnya. So option kedua saya adalah untuk mendapatkan harta tanah yang dia mampu. Okay, harta tanah yang kecil, okay, yang dia mampu. So dia opt for the second option. Dia suruh kita cari harta tanah untuk dia move in, tapi harta tanah tu tak lebih daripada 100,000. Dia membeli harta tanah itu cash. Okay, so saya bagi dia masa. So dari segi moral, actually saya kena bayar installment for maybe about 6 to 8 months on my own. Okay, dan sementara itu mencari rumah lain untuk kedua-dua ini. Dan okay, itu adalah my point of view. That was what I did. Tapi ada juga beberapa investor mana dia mati-mati dia nak investment, dia mesti nak tengok investment profit. So dia akan pergi melalui perintah mahkamah untuk mengusir kedua-dua ibu bapa ni yang tua ni keluar rumah. So that's another approach. Now so it all depends on what is the purpose of your investment. Thank you Syamila. Syamila, apa pandangan Syamila berkenaan dengan topik yang saya telah ketengahkan tadi? Okey, isunya sama ada kita hendak melihat sesuatu hartanah yang diduduki oleh penghuni, pelaburan dari segi kewangan ataupun dari segi moral lah, seperti Sharon cakap tadi. Okey, memang saya setuju dengan pendapat Sharon. Bagi saya, walaupun kita ingin membeli hartanah itu untuk pelaburan, tetapi sekiranya ada penghuni, maka memang terdapat sedikit risiko dalam pelaburan tersebut. Jadi apa yang kita lakukan untuk meminimumkan risiko kita, pergi jumpa dengan penghuni, berbincang dengan penghuni, kata kita memang sama ada hendak membeli atau sudah membeli, apakah kedudukan penghuni pada masa tersebut, terangkan kepada mereka dan dapatkan apakah jalan penyelesaian. So mungkin penghuni itu akan tanya masa untuk mendapat satu rumah alternatif, ataupun mungkin penghuni boleh menjadi tenant kita. Okey, penghuni akan terus kekal di rumah dan akan menjadi tenant, ataupun suggest an alternative accommodation. Jadi ini adalah cara-cara kita meminimumkan risiko kita. Tetapi kalau memang kedua-duanya tidak berjalan, tidak berhasil, maka kita harus mendapatkan perintah mahkamah. Itu akan merupakan satu alternatif yang ataupun jalan terakhir untuk kita membuat demikian, kerana pengusiran seseorang daripada rumah memerlukan perintah mahkamah akan makan kos yang agak tinggi, kerana perintah harus dapat daripada mahkamah
dan pelantikan seorang peguam. Jadi memang kosnya agak tinggi dan juga akan mengambil masa, di mana pada masa itu memang kita sedang membayar pinjaman perumahan dalam bank. Jadi kita akan kita akan membayar interest kepada pihak bank, manakala rumah ini kita tidak dapat menyewakannya kepada orang lain untuk kita menikmati pelaburan tersebut. Jadi sila minimumkan risiko. Sekiranya terdapat penghuni, cari satu jalan penyelesaian sebelum kita membida untuk hartanah tersebut. Thank you, Syamila. Salah satu perkara yang saya cuba nak tambah di sini ialah kebanyakan masa bila pembida-pembida itu melihat rumah lelong dan adanya orang tinggal di situ, ada satu konsep sama ada mereka tinggal atau tidak. Bila masa datangnya rumah lelong ini, kebanyakannya mempunyai idea bahawa ni rumah lelong, dia tak boleh bayar dan macam mana pula saya nak ambil rumah ni, tak achieve. Actually, kalau you lihat sebenar-benarnya, dengan membeli rumah lelongan ini, sebenarnya kita telah membantu mereka. Bagaimana? Bila anda membeli rumah ni dengan harga yang berpatutan, dengan adanya competition, dan anda terpaksa lawan dengan pembida-pembida lain dan berjaya membeli rumah tersebut. Dengan berbuat demikian, tuan punya rumah yang dilelong ini sudah pastinya akan berterima kasih kerana berjaya dibeli, maka harga rumah ataupun harga rizab rumah tersebut tidak akan diturunkan lagi disebabkan tiadanya pembida. So anda boleh lihat dalam dua konteks. Satu, adakah patut kesian mereka kalau saya beli apa yang berlaku? Jawapannya telah diberi oleh Sharon dan Syamila tadi, di mana kita boleh membantu mereka untuk terus menyewa rumah kita ataupun kita boleh memberi mereka satu lagi peluang untuk mendapatkan rumah lain untuk mereka sewa dan sebagainya. Anda kena faham, dengan membeli rumah lelong ini, dua perkara berlaku. Satu, kita telah mendapat satu rumah untuk kita panggil rumah sendiri, rumah pertama. Yang keduanya, kita telah membantu peminjam dahulu daripada kerugian disebabkan tiada pembeli. Anda patut ingat bahawa setiap kali lelongan diadakan, tiada pembida, harga rizab boleh diturunkan sehingga 10% dalam lelongan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, di mana kadang-kadang kita boleh lihat ada di antara hartanah-hartanah di lelong itu 40% di bawah harga rizab ataupun harga pasaran. Mengapa ini berlaku? Kerana walaupun rumah tersebut memang menjadi idaman kita untuk kita dapat, tetapi oleh kerana adanya mentaliti bahawa kalau saya beli dia tak ada rumah, ini akan menyebabkan rumah tersebut dijual dalam lelongan kemudiannya pada harga yang lebih murah, maka rugilah peminjam dahulu. So mengapa ini? Sebab konsep kita ialah konsep bahawa kalau saya beli, dia tak ada. Itu bukan maksudnya. Kita telah membantu mereka. Anda kena faham, kalau pinjaman ataupun haki pinjaman dalam bank dan harga jualan dalam lelongan, jika di offset, maksud dibayar, maka jika ada perbezaan positif, maka peminjam itu akan diberi balik duit tersebut. Jika terbalik, iaitu pinjaman lebih tinggi ataupun baki pinjaman lebih tinggi daripada harga jualan, maka the baki itu akan diminta daripada peminjam dahulu. Maka itulah isunya, mengapa kadang-kadang seseorang itu akan cuba beli rumah lelongan pada harga yang tertentu supaya peminjam dahulu tidak mendapat kerugian. So ini merupakan satu I'll say case study yang kita boleh lihat
idea-idea ataupun konsep-konsep belian yang agak berbeza di antara orang awam yang mempunyai pemahaman berlainan. Setengahnya rasa rumah lelongan itu murah, maka ada risiko tinggi, maka saya tidak nak beli. Dalam satu keadaan pula, saya nak beli tapi kalau rumah lelongan, kesian kepada peminjam dahulu. Dan ada pula konsep bahawa saya beli, maka saya tak tahu apa yang saya beli, maka kemungkinan saya akan rugi. Maka ini adalah beberapa jenis mindset yang menyebabkan pembeli-pembeli rumah pertama agak menghindari hartanah lelongan sebagai salah satu sumber yang mereka boleh lihat sebagai satu pelaburan. So, Sharon, topik kita pada hari ini lebih merujuk kepada case study. Semua perkara-perkara yang kita telah bincangkan sebelum ini, dalam webinar-webinar sebelum ini, kita still practice the same thing. So, sebagai satu kesimpulan, we still go back to the due diligence part. Yes. We still go back to the same knowledge. Apa yang patut you buat? You kena buat homework. This is what you need to do. So, Koshish Community, Pusat Kesahihan Maklumat, kita telah menyediakan banyak-banyak webinar. Pada masa yang sama, kita juga menyediakan satu perkhidmatan, satu laporan investment feasibility report untuk pembeli-pembida atau pembida-pembida baharu. So, banyak perkara. So, everything goes back to the basics, which is due diligence. Mungkin apa pandangan, apa kesimpulan yang kita boleh buat pada hari ini, Sharon, berkenaan dengan adanya mindset seperti ini kepada pembida-pembida yang memang nak beli, memang layak nak beli, tetapi saya ada mentaliti sebegini. Saya nak kurangkan mentaliti ini. Boleh faham, tapi saya takut. So, due diligence, apa pandangan Sharon daripada bahagian itu? Sebelum saya nak bagi kesimpulan, seperti yang Jiwan bercakap tadi, every Thursday webinar, kita akan membuat property review, saya dan Syamila. Now, kita telah maybe membuat due diligence maybe about 10-15% untuk semua, di mana kita memberitahu mengenai harta tanah tersebut, where is the location, apakah rate rental yang boleh dapat, what is your below market value percentage, kawasan mana, square feet berapa. So these are a part of a due yang kita telah kita selalu membentangkan dalam property review kita every Thursday. So and then in support to that, we have Koshish Community, the feasibility report, where maklumat yang terperinci ada di dalam tu. Okay, so kesimpulan yang saya boleh berikan today is topik kita, nak beli auction property, tak nak beli auction property. So what do we do? Takut. I think we did mention in our webinar before, kita perlu take away the fear. Kita tak boleh merasa takut. Okay, kita hanya merasa takut kalau kita tidak membuat due diligence. Itu ketakutan tu betul. That is the fear you should have. But kalau kita sudah membuat due diligence at the first stage, dan due diligence tu bukan dari segi harta tanah saja. Last week topik mengenai financial status kita juga, mendapat loan boleh ke tak boleh. So kalau kita dah fasih dalam kesemua aspek-aspek due diligence kita, so due diligence contain of so many aspek. Okay, so aspek dari segi kalau sebelum auction apa yang you kena check, pada auction apa yang kena buat, so different aspek. But kalau kita sudah membuat due diligence, kita tidak perlu merasa takut, sebab if you have, we are all here, kita semua berada di sini. I rasa Jiwan bercakap tadi dah 8 bulan kita membuat webinar ini. It's amazing that sampai hari ini kita masih boleh mencari topik untuk discuss.
masih ada banyak nak cakap dan kita tak mengulangi topik kita. Kita mengulangi beberapa aspek dalam webinar kita ulang balik. Why? Sebab kita tak boleh emphasize enough. Kita tak boleh emphasize secukupnya betapa mustahaknya membuat due diligence at the very beginning sebelum kita before we put ourselves into an auction property. So kalau kita dah buat due diligence, tidak perlu merasa takut. So the key word for buying an auction property, perkara yang paling mustahak adalah due diligence. I think that is what we all want to, kita nak mengajar semua untuk membeli auction property dengan tiada ketakutan. Okay, so no fear. Sebab kita mengajar bagaimana untuk membuat due diligence. Apa due diligence yang you kena buat? Apa itu due diligence? Due diligence tu wujud dari aspek mana? Semua kita telah discuss dan kita akan still be discussing in our future webinars. So basically lagi satu advice is dari kita mungkin you dengar kita cakap saja, tapi bilakah you akan cuba membeli sebuah harta tanah lelongan awam? So you kena practicality. So teori satu, practical satu. So you mesti cuba satu pembelian harta tanah lelong. Baru you akan tahu bagaimana mengendalikan pembelian harta tanah lelong. But daripada mendengar orang lain bercakap mengenai risiko yang wujud, ini ada masalah, itu ada masalah, then you will never buy a property. Subsale pun ada masalah. Dengan developer sekarang pun masalah. What if developer wound up? What if project terbengkalai? So there is problem. Okay, just that dari segi apa masalah yang timbul and risiko. How, macam Syamila bercakap tadi, bagaimana kita mengatasi risiko tersebut? How you overcome the risk. So my advice to everybody today is jangan berasa takut, mesti cuba. Kalau tak cuba tak tahu. Yes, pengalaman dia memang mahal. Kalau kita tak buat due diligence dan kita masuk pembelian lelongan awam, memang pengalaman tu akan mahal. Because you will be forced, you akan terperanjat dengan beberapa kos yang tiba-tiba you wujud. But kalau you telah membuat due diligence, you tidak akan rasa terkejut, you akan rasa steady, slow and steady. So that's my advice. So you will never make mistake dengan adanya proper due diligence. Itu apa yang Sharon cuba beritahu tadi. Masa yang sama, saya cuba nak buat satu kesimpulan daripada kesimpulan yang Sharon telah buat tadi. So risiko memang tu wujud, seperti yang Sharon cakap, risikonya ada. Tapi bagaimana kita nak cuba kurangkan risiko tersebut? The higher the return, the higher the risk. Saya ada satu pengalaman yang cukup menarik when it comes to property investment and especially dalam lelongan awam kerana telah berkecimpung dalam bidang hartanah lebih 18 tahun dan Syamila lebih 20 tahun, Sharon 15 tahun. So we are talking about enough knowledge dan juga experience untuk kita share dengan semua pembina. So, semalam saya nampak satu topik menarik berkenaan dengan risiko dalam belian atau pembinaan lelongan awam, dalam hartanah lelongan awam. So saya rasa risiko itu memang ada di mana-mana. Cuma bagaimana untuk kita kurangkan? Itu konsep Pusat Kesahihan Maklumat Lelong dan Bidaan Coastal Committee. Please like, share dan komen dalam ruangan komen. Dan juga please also let us know apakah topik-topik yang kita boleh bawa untuk minggu-minggu yang akan datang. Become a member in Coastal Community dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami. So, bila kita bercakap berkenaan dengan risiko, kita bercakap dengan adanya pihak-pihak menggunakan peluang ini untuk memberi satu hasrat ataupun satu janji palsu. Bagi saya itu janji palsu. There's no such thing as semua hartanah lelongan boleh buat keuntungan 100,000. So ada di antara mereka yang cuba untuk mengetengahkan idea atau mentaliti bahawa dengan membeli rumah ataupun hartanah lelong anda boleh menjadi jutawan. So itu merupakan salah satu keyword yang digunakan oleh setengah pihak.
Saya tidak menafikan bahawa peluang untuk menjadi jutawan ada di mana-mana sahaja. Tetapi dalam lelungan awam, wujudnya peluang tersebut disebabkan adanya risikonya sendiri. So, bagaimana kita nak mengurangkan risiko tersebut supaya kita tidak dapat menjadi salah satu mangsa merupakan soalan cepuk mas yang cuba kita jawab setiap minggu, dan jawapannya senang, due diligence. Apa pandangan Syamila berkenaan dengan ada setengah pihak yang cakap, bolehkah kita membuat keuntungan 100,000 dalam setiap lelungan hartanah? Pada pendapat saya, sama ada kita nak buat untung atau tidak, atau berapa banyak untung yang kita akan buat, semuanya akan berbalik kepada apakah penyiasatan ataupun due diligence yang kita telah buat sebelum kita membeli sesuatu hartanah. Jadi tidak ada untuk saya, kalau sesiapa kata beli hartanah lelong mesti 100% untung, tidak benar. Statement itu memang tidak benar. Apakah risiko yang terlibat dalam hartanah tersebut? Adakah kita sudah tahu apakah risiko yang wujud, dan adakah kita telah mengambil langkah-langkah untuk meminimumkan risiko tersebut dalam proses due diligence? Jadi proses due diligence ini adalah sangat penting. Sekiranya tidak dibuat, maka kita memang kita mengambil risiko yang besar dalam pelaburan tersebut. Mungkin kita akan jumpa caveat dalam hartanah tersebut, ataupun kita akan jumpa penghuni yang menghuni dalam hartanah tersebut, ataupun ada masalah lain. Pemaju telah digulung, tidak tahu di mana pemaju, dan kita telah membeli hartanah tersebut, kita telah pun mendepositkan wang dalam pelaburan tersebut, tetapi memandangkan pemaju telah digulung ataupun telah disenarai hitam, maka bank tidak memberi pinjaman. Okey, itu adalah satu kita kata kejutan-kejutan ataupun hidden risiko yang boleh wujud dalam pelaburan sesuatu hartanah lelongan awam. Jadi untuk meminimumkan ataupun untuk kita mengatasi masalah ini, selalu harus membuat proses due diligence. Okey, jadi proses due diligence ini akan, di mana peguam akan melihat setiap aspek, sama ada hartanah itu boleh mendapat pinjaman perumahan ataupun boleh dipindah milik kepada kita. Itu yang penting. Adakah hartanah itu boleh dipindah milik kepada nama kita? Siapa yang pegang title kepada hartanah tersebut? Okey, untuk hartanah-hartanah yang masih di bawah nama pemaju, adakah pemaju akan memindahkan hartanah itu ke atas nama kita? Okey, ini semua wujud ataupun akan ditentukan dalam proses due diligence oleh peguam. Jadi pastikan kita melakukan proses ini sebelum kita membeli. Okey, jangan terikut-ikut dengan setengah pihak mengatakan beli hartanah lelong memang akan untung. Okey, saya ada seorang anak guam yang telah membeli satu shop lot di Langkawi. Sehingga hari ini hartanah itu tidak dia punya penilaian telah turun dan lebih rendah daripada harga yang dia beli, dan dia tidak mendapat pembeli, dan pada masa yang sama dia juga tidak dapat menyewakan shop lot tersebut. Okey, tetapi dia sedang membayar loan kepada bank. Jadi anak guam tersebut memang telah berjumpa dengan saya dan mengatakan dia telah rugi daripada pelaburan tersebut. Jadi nasihat saya adalah, sebelum membuat sesuatu pelaburan, tolong kaji apakah risiko yang kita akan ambil dan apakah perkara-perkara yang kita perlu tahu sebelum membeli sesuatu hartanah. Khasnya untuk pelabur-pelabur, first time buyers of auction property yang kamu ingin melabur, tentukan tujuan kamu membeli hartanah tersebut. Adakah untuk pelaburan? Sekiranya untuk pelaburan, adakah hartanah itu dapat dijual pada masa depan, ataupun pada masa sekarang adakah hartanah itu boleh disewakan? Okey. Tolong pastikan kedudukan hartanah tersebut dan hal-hal yang lain sebelum kita membuat pelaburan.
Okey, jadi proses due diligence itu amat penting. Thank you Syamila, thank you. So apa yang kita boleh faham di sini ialah kita berbalik-balik lagi kepada due diligence, mengapa due diligence itu penting dan sebagainya. Apa yang selalu berlaku dalam subsale-nya ialah subsale ialah di mana kita beli daripada ejen rumah-rumah ataupun daripada tuan tanah, tuan rumah ataupun tuan punya rumah tu terus daripada mereka dan bukannya melalui lelungan. Apa yang selalu berlaku ialah bila adanya sesuatu rumah itu untuk dijual dan kita telah lihat rumah tersebut dalam dan di luar, dan kebanyakan masa kita akan bawa maklumat-maklumat hartanah tersebut dan kita akan berikan kepada peguam kita untuk peguam kita buat perkara-perkara tertentu seperti land search dan sebagainya. Maka sebelum deposit itu diberi, hartanah tersebut akan dibuat satu penyiasatan dahulu sebelum duit itu dipindah milik. Duit dipindah milik daripada pembeli kepada penjual. Maka banyak perkara-perkara yang akan berlaku. Dalam lelungan, benda yang sama patut kita buat. Tetapi ingat lagi rakan-rakan anda yang pernah kerugian, tahu mengapa? Selalunya ini perkara yang berlaku just about a week ago. When I asked my friend, I did mention about this. Dia kata betul, ini yang berlaku. Tanya saja siapa-siapa. Bila nak kata nak pergi lelong, nak bawa apa? Dia kata bawa 10% deposit, bank draft, buat bank draft, dan bawa duit sikit untuk pergi bayar pembida-pembida lain supaya jangan membida. Ini jawapan standard bijak pandai kedai kopi. Maka selepas membida dan berjaya membida hartanah tersebut, barulah hartanah tersebut akan diberi kepada peguam mereka untuk pindah milik. Maka disitulah wujudnya masalah. Masalahnya ada caveat, masalahnya ada hutang-hutang utility yang agak banyak. Maka hilanglah deposit kerana kita tidak layak, kita tidak tahu bahawa wujudnya masalah-masalah tersebut. Sebab itu, melalui pengalaman kami selama ini, Sharon Syamila, kami telah membuat satu perancangan yang cukup teliti bagaimana sesuatu pelaburan hartanah lelungan awam patut dibuat. Ada dia punya strategi. Anda boleh lihat dalam YouTube channel kami, ada banyak-banyak video. We are very sure we have covered most of the topic, and masuk sana, tengok video-video tersebut, give your comment, bagi soalan anda, comment, we will answer your question. So ini merupakan kesilapan yang berlaku, di mana bila kesilapan itu berlaku, maka sesiapa yang pernah dengar cerita tersebut akan automatically withdraw from even looking at auction property. So saya harap anda faham mengapa Coaches Community mengambil langkah-langkah membuat webinar tanpa mengira masa setiap minggu untuk make sure 85% rakyat Malaysia arif dalam industri lelungan hartanah awam. So minggu ini free topic, we covered most of the area and test case. Saya harap topik pada minggu ini dapat memberi satu lagi pengetahuan, dan kali ini mungkin anda lebih faham, lebih mendalam kerana kita menggunakan test case dalam perbincangan webinar pada hari ini. Sharon, thank you very much again, and as usual, your property review yang dibuat oleh Sharon dan Syamila selalunya mengutamakan hidden cost, iaitu melalui due diligence mereka selalunya mengutamakan hidden cost dan juga land search. Walaupun land search setengah property review itu tidak dibuat lagi, tapi selalunya akan diberi perhatian penuh sekiranya ada pembida-pembida yang ingin membida dalam hartanah
yang property review-nya telah pun dibuat oleh Sharon dan Syamila. So, jangan lupa selepas ini Sharon dan Syamila akan cuba membawa topik property review untuk 5 property yang dipilih oleh Sharon dan Syamila pada minggu ini. Dan tengok kalau anda berminat, share to your friends. Kalau berminat, datang balik. We will definitely help you to make sure that you win and win and win. Doesn't matter kalau kita kalah dalam lelongan, tapi kita menang dalam persediaan. So, Sharon, thank you very much. Syamila, thank you very much. Kita jumpa lagi minggu depan, masa yang sama. Don't worry, we are here to assist you. Pusat Kesahihan Maklumat dan binaan anda, Koshis Community. Bye. Thank you, Sharon. Thank you, Syamila. Thank you. Okey, hartanah kita yang pertama untuk minggu ini adalah satu pangsapuri, iaitu pangsapuri Pauh Damai di Permatang Pauh di Pulau Pinang. Keluasan 614 kaki persegi. Hak milik kekal. Pangsapuri ini mempunyai 3 bilik tidur. Terletak di sepanjang Jalan Permatang Pauh, berdekatan dengan UiTM Permatang Pauh, KPJ Specialist Hospital, Bandar Seberang Jaya, Sunway Carnival Mall, AEON Seberang Perai, Maidin Mall, dan juga terdapat sekolah-sekolah yang berhampiran dan kemudahan-kemudahan awam yang lain. Lokasi yang amat strategik. Harga rizab RM135,000. Harga pasaran adalah RM155,000, iaitu hartanah berada di bawah tahap harga pasaran sebanyak RM20,000, iaitu 13%. Okey, sekiranya penyewaan minimum boleh dapat setakat RM500 dan maksimum boleh dapat setakat RM800 bergantung kepada kelengkapan perabot. Hartanah akan dilelong pada 23 Disember ini. Okey, pangsapuri Pauh Damai 614 kaki persegi, 3 bilik tidur, hak milik kekal. Harga rizab RM135,000 akan dilelong pada 23 Disember 2020. Hartanah seterusnya adalah sebuah flat di kawasan Pulau Pinang, iaitu di Air Hitam Pulau Pinang, di Pulau Pinang. Flat Desa Intan mempunyai 3 bilik tidur, keluasan 527 kaki persegi. Akan dijual pada harga rizab RM120,000, tetapi harga pasaran adalah RM190,000, iaitu berada di bawah tahap harga pasaran RM70,000, peratus ikuti 36.8%. Okey, hartanah akan dilelong pada RM120,000 dan penyewaan boleh dapat minimum RM450 sehingga RM900. Hartanah akan dilelong pada 6 Januari 2021. Kawasan yang agak strategik berdekatan dengan Lebuh Raya Tiantik. Terdapat sekolah-sekolah yang berhampiran, balai polis dan juga masjid yang berhampiran. Hak milik pajakan. Okey, sesiapa yang berminat untuk membida, hartanah ini akan dilelong pada 6 Januari 2021. Flat 3 bilik, flat Desa Intan, Air Hitam, Pulau Pinang. Yang selanjutnya adalah satu flat 3 bilik di kawasan Alma Bukit Mertajam, Taman Pinggiran Alma. Flat 3 bilik, 646 kaki persegi, hak milik kekal, akan dilelong pada harga rizab RM50,000. Harga pasaran adalah RM80,000. Berada di bawah tahap harga pasaran sebanyak RM30,000 dengan peratus 37.5%. Hartanah ini juga boleh disewakan dengan kadar minimum pada RM350 sehingga RM650 bergantung kepada keadaan hartanah. Hartanah akan dilelong pada 26 Disember 2020. Okay, kedudukan hartanah adalah melalui Jalan Macang Bubuk dan juga Jalan Kulim. Terdapat sekolah-sekolah, pejabat pos dan balai polis yang berhampiran. Okay, sesiapa yang berminat untuk membeli satu flat pada harga yang munasabah RM50,000, okay, bolehlah
dapatkan feasibility report daripada Coaches Community ya. Hartanah ini akan dilelong pada 26 Disember 2020 pada harga RM50,000. Flat 3 bilik, taman pinggiran Alma. Hartanah seterusnya adalah satu rumah teres satu tingkat di Taman Cendrawasih Nibong Tebal, Pulau Pinang. Hartanah ini berada di sekitar Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu amat dekat dengan Plaza Tol Jawi ya. Juga terdapat Pasaraya, Simat dan juga TNB yang berhampiran dengan sekolah-sekolah, hak milik kekal. Harga rizab RM140,000, harga pasaran RM180,000, berada di bawah tahap harga pasaran sebanyak RM40,000 iaitu 22.2%. Hartanah ini boleh mendapat penyewaan minimum RM600 dan maksimum RM800 bergantung kepada keadaan hartanah. Hartanah akan dilelong pada 5 Januari 2021. Rumah teres satu tingkat Taman Cendrawasih Nibong Tebal, harga rizab RM140,000 akan dilelong pada 5 Januari 2021. Hartanah yang seterusnya dan terakhir untuk minggu ini adalah satu lagi flat di kawasan Permatang Pau, iaitu flat Seri Pau. Lokasi seperti yang saya katakan tadi ya, lokasi amat strategik berdekatan dengan Bandar Perda, McDonald's yang berhampiran, stesen kereta api Bukit Tengah, Bandar Seberang Jaya, hospital-hospital, pasar, sekolah dan kemudahan-kemudahan awam yang lain. Terdapat beberapa pasaraya yang berhampiran. Hartanah adalah berkeluasan 603 kaki persegi, mempunyai 3 bilik tidur, hak milik kekal, flat Seri Pau di Taman Pau, kawasan Permatang Pau. Hartanah akan dilelong pada harga RM110,000, tetapi harga pasaran adalah RM140,000. Terdapat penjimatan RM30,000 sebanyak 21.4%. Sekiranya penyewaan boleh dapat setakat RM450 sehingga RM700. Hartanah ini akan dilelong pada 26 Disember tahun ini. Flat Seri Pau 603 kaki persegi, hak milik kekal, mempunyai 3 bilik tidur, harga rizab RM110,000 akan dilelong pada 26 Disember 2020. Sesiapa yang berminat sila dapatkan feasibility report sebelum membida.